Ambilkan sebagai satu jenayah. Itu yang akan kita bicarakan sebentar saja lagi. Sudah pasti tetamu kita dah bersedia, penonton pun dah bersedia untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi berkenaan orang ketiga dalam perhubungan, apa definisi dan hukumnya dan pelaksanaannya. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Noraini Muhammad Hashim yang merupakan pensyarah kanan di Jabatan Undang-Undang Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, mengenai isu ini, orang ketiga semakin hari semakin hangat diperkatakan. Tapi itulah menyentuh mengenai orang ketiga ini sebab kita nak menyabitkan orang ketiga itu melalui undang-undang. Kita nak mengatakan itu satu jenayah. Tapi definisi orang ketiga itu perlu kita faham terlebih dahulu. Okey. Mula terima kasihlah kepada Syafiqah dan juga Munawir. Okey, yang utama ni sebenarnya kalau kita kata tentang definisi orang ketiga ni, actually dia tak ada definisi khusus. So bila kita kata tentang orang ketiga ni, siapa-siapa saja boleh jadi orang ketiga dalam rumah tangga orang lain. Kemudian amnya kita dapat tahu bahawa orang ketiga ini adalah orang yang akan mengeruhkan, mengganggu serta meruntuhkan sebuah institusi rumah tangga. Dan kemudian bila kita kata tentang orang ketiga ni, kita ada hadis sebenarnya menyatakan di mana hadis ini berbunyi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khabbaba zaujatan mri'in aw mamlukahu falaisa minna. Barang siapa yang melakukan tahbib terhadap isteri seseorang ataupun terhadap hamba yang orang itu miliki, maka dia bukan daripada kalangan kami. Perkataan dia tahbib. Tahbib ni maknanya perbuatan orang ketiga yang akan mengeruhkan dan sampai peringkat boleh menyebabkan perceraian. Tapi dalam hadis tersebut menyatakan tentang seorang lelaki yang akan melarikan seorang perempuan. Tapi maknanya pemakaian tu kalau kata kita boleh vice versa. Maknanya lelaki yang memujuk dan kemudian melarikan isteri tersebut, dan kalau konteks kita hari ini ia juga berlaku kepada perempuan yang menggoda kemudian mempengaruhi, menyebabkan lelaki itu menghilangkan tidak bertanggungjawab dan kemudian mungkin akan menyebabkan perpecahan pada rumah tangga. Jadi definisi ni tadi, tahbib merosakkan hamba seseorang ataupun isteri seseorang, dan ini datang dari perkataan khab. Perkataan khab itu berarti kerosakan. Kekejian ataupun penipuan. Maknanya orang ketiga ni dia punya tingkah laku dia. Dia menipu. Bila dia menipu tu maknanya itu satu kerosakan dan menyebabkan kekejian perbuatannya. Dan mereka ini dikenali sebagai hibun ataupun khabbun. Penipu lelaki, penipu perempuan. Maknanya konsep orang ketiga ini. Dan para ulama menyatakan bahawa perbuatan tahbib orang ketiga ini adalah haram. Kerana apa? Dalam keadaan orang itu harmoni dengan isteri, dengan suami, bahagia dengan anak-anak, menjalankan rumah tangga secara harmoni, tiba-tiba masuk orang ketiga ini memperdaya, menggoda, merosakkan hubungan rumah tangga yang sedia ada. Itu yang dianggapkan sebagai orang ketiga. Dan orang ketiga ini pula kita kena tahu, kita ada kategori orang ketiga. Ianya boleh datang daripada keluarga kita sendiri, maknanya mak bapak kita, mertua kita, adik-beradik, ipar, duai, sepupu, sepapat, anak kandung, anak tiri dan sebagainya. Kemudian juga ia melibatkan bekas kekasih, bekas suami, bekas isteri yang frustrated tu kan. Datang nak kacau lah. Tak move on. And then kekasih gelap suami atau isteri. Skandal. And then orang luar, kita punya jiran, kita punya rakan sekerja, alumni. Kan kita suka sibuk nak pergi apa? Itu bahaya. Kan? Kita jumpa balik kita punya kawan-kawan sekolah rendah. Kekasih, crush lama. Semua kan. Itu maknanya semua itu boleh dinafasikan sebagai orang ketiga yang utamanya orang ketiga ini akan menyebabkan kerosakan kepada rumah tangga tersebut. Dengan mula-mula macam itulah menggoda, merayu, memujuk. Dan it's ended up until dia boleh merosakkan dan memusnahkan rumah tangga tersebut. Jadi orang ketiga ni bukan sahaja orang luar tetapi keluarga. Asalkan dia melakukan perbuatan yang boleh mengganggu-gugat keharmonian keluarga itu. Sangat penting untuk kita fahami sebenarnya konsep ini, dan bagaimana pula untuk kita memberikan pemahaman yang jelas di luar sana. Khususnya kita sedia maklum ada dalam kalangan pasangan suami maupun isteri yang tidak mengetahui berkenaan hak mereka terhadap gangguan orang ketiga ini. Jadi mungkin doktor sendiri boleh menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Jenayah Islam, apakah antara peruntukan perlindungan bagi mangsa yang mengalami gangguan orang ketiga dalam perkahwinan ini?
Okey, itu soalan yang bagus. Jadi maknanya kalau kata kita sebenarnya ada undang-undang. Sebelum ini kalau kata ada gangguan ketiga, kemudian kalau kata dia lead kepada poligami. Maknanya kalau kata orang ketiga ni kita ada undang-undang dan di bawah Akta Undang-Undang Keluarga Islam, saya ambil contoh di Wilayah Persekutuan, Seksyen 133, percubaan dan subahat. Percubaan dan subahat maknanya dah menggoda semua-semua, kemudian banyak berkahwin. Maknanya itu merupakan satu kesalahan. But at the same time, kita kena ada satu lagi undang-undang di bawah, kita kata sekarang ni di seluruh negeri-negeri Malaysia dan termasuk di Wilayah Persekutuan, kita ada Akta Kesalahan Jenayah Islam, Akta Kesalahan Jenayah Syariah ataupun Enactment Jenayah Syariah Negeri-Negeri, di mana dia ada 3 peruntukan, yang mana peruntukan di bawah akta ini adalah untuk memelihara keharmonian rumah tangga dari perpecahan, dan kemudian peringatan kepada pihak ketiga, jangan ganggu, buzz off. Maknanya kami dah bahagi, kenapa you nak mengganggu, kan? Jadi ada 3 peruntukan utama. Saya ambil contoh di bawah Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan. Yang pertama, Seksyen 36, memujuk lari perempuan bersuami. Mana-mana orang yang memujuk lari seorang perempuan bersuami atau membawanya keluar dari ataupun dengan apa-apa cara mempengaruhinya supaya meninggalkan kediaman suami isteri yang ditentukan oleh suaminya adalah melakukan satu kesalahan. Dan apabila sabit kesalahan itu, boleh didenda RM5,000, tidak lebih RM5,000, ataupun dipenjarakan tidak lebih 3 tahun ataupun kedua-duanya, dan isteri itu akan diarahkan kembali kepada suami. Itu yang pertama. Maknanya this is about the third party tu lelaki. Dia maknanya cuba menggoda dan maulari perempuan. Kemudian Seksyen 37, menghalang pasangan yang sudah bernikah daripada hidup sebagai suami isteri. Maknanya kan kita dah bahagia, you come, you interfere as third party, and then menyebabkan huru-hara. Jadi di sini peruntukannya adalah mana-mana orang yang menghalang satu pasangan yang sudah bernikah daripada hidup sebagai suami isteri yang sudah bernikah dengan sah adalah melakukan satu kesalahan, dan apabila disabitkan maka boleh didenda tidak lebih RM2,000 atau setahun penjara ataupun kedua-duanya sekali. Dan peruntukan 3, menghasut suami di bawah Seksyen 38, menghasut suami atau isteri supaya bercerai atau mengabaikan kewajipan. Ini untuk both. Maknanya orang ketiga lelaki, orang ketiga perempuan. Mana-mana orang yang menghasut, memaksa atau memujuk mana-mana orang lelaki atau orang perempuan supaya bercerai atau mengabaikan kewajipan atau tanggungjawabnya sebagai suami atau isteri adalah melakukan satu kesalahan, dan apabila disabitkan maka boleh didenda tidak lebih RM5,000 ataupun 3 tahun penjara ataupun kedua-duanya. Maknanya kita ada peruntukan in the case whereby you still wanted to save your marriage. Maknanya you still believe in the institution of marriage. So these are the provisions being provided. And then kita ada juga lagi satu ni, kalau berlaku perkara orang ketiga, biasanya kita ni denial stage lah. Tak boleh terima hakikat. Kan? Oh, dia sayang aku, semua-semua ni lah kan. Tapi bila sampai kita dah tersedar, masa-masa tu kita perlulah ambil tindakan, maka kita boleh buat aduan ke bahagian penguatkuasaan Jabatan Agama Islam di negeri masing-masing. Pergilah. Kerana kesalahan orang ketiga ini adalah merupakan kesalahan jenayah syariah. Jenayah syariah ni. Maka untuk pembuktian tu, maka kita kena make sure kita prepare all the evidences, the documents. But before that, kita perlu tahu bahawa because dia jenayah syariah, maka hanya pendakwa syar'i yang berbidang kuasa untuk memulakan kes tersebut. Okey, Doktor, sebelum kita nak pergi ke apa di antara bukti-bukti yang perlu ada sebelum aduan dilakukan, saya ingin bertanya juga, kalau pasangan itu memang suka sama suka, lelaki pun ya, perempuan pun ya, tak bertepuk sebelah tangan lah orang kata. Dia, it takes two to tango lah ni. Kan? Kalau kita bawa benda ini ke mahkamah, tidakkah kes itu menjadi kes yang lemah? Dia kes yang lemah, tapi on the part of the wife, dia ada hak dia juga. Dia try to save the marriage, or the husband still have the right to marriage. Walaupun mereka suka sama suka, but at the same time, the parties tu ada rights lagi nak menyelamatkan rumah tangga. So meaning that this is one. The other one nanti kita boleh lihat bahawa kita boleh minta apa-apa, antaranya adalah untuk bercerai. Cerai pun banyak caranya kan. Macam tadi saya kembali balik. Antara dokumen yang bukti yang diperlukan ialah maklumat diri orang ketiga. Biasanya memang jadi spy yang baik lah kan. Semua benda kita akan cek lah kan. Kemudian gambar yang membuktikan gangguan orang ketiga. Screenshot, mesej, perbualan antara pasangan dan pihak ketiga. Kemudian dokumen-dokumen yang lain seperti resit hotel, video, whatsoever. Tambah lagi lah sekarang ni kita dapat lihat.
kita ni apa-apa kita berlaku, semua kita update dekat kita punya WhatsApp story, Insta story, dekat FB. Memang cantik lah. Kan? Lagi senang nak dapat. You thought that, wah, you rasa bahagia boleh tunjuk kat semua orang. Padahal tu semua bahan bukti. Ya. Sebab apa kita kena relate dia macam ni lah. Sebenarnya kalau kita rujuk pada hadis, maknanya kalau kata Allah kata, pada waktu, kalau kata hadis tu, dia kata pada waktu malam tu kamu melakukan maksiat, maknanya dia telah ditutup. Tapi pada waktu siang tu pergi hebah kat semua orang. Macam sekarang berlaku lah. Buka aib sendiri. Tu, you buka aib sendiri. Maknanya kalau kata Allah dah lindung aib tu, kenapa kita sendiri buka? Macam sekarang ni, you dah buat maksiat, why must you post to the medsos? Ya. Okay, meaning that bala tu you cari. That is among the reason. Okey, kita dah lihat sebenarnya ada prosedur-prosedur yang perlu dilakukan untuk menuntut hak kita sebagai pasangan yang mengalami situasi gangguan orang ketiga dalam perkahwinan ini. Jadi bagaimana pula situasi ini sememangnya berlaku di Malaysia? Bagaimana kita lihat pasangan ini melangsungkan perkahwinan di negara jiran, Thailand misalnya, tanpa pengetahuan daripada ibu bapa maupun pasangan itu sendiri di Malaysia. Tahu-tahu sampai Malaysia dah kahwin. Bagaimana, Doktor? Isu ni timbul apabila kita dapat lihat bahawa mereka nak menghalalkan yang haram. Kan? Dalam erti kata lain. Masalahnya sekarang ni kita yang buat perangai itu kan. Kemudian dia akan gunakan isu, kalau kata contoh yang berkahwin, poligami itu sunnah Rasulullah. Punya banyak sunnah Rasulullah, kenapa yang kita ambil? Kita kata, kalau kita lihat sebenarnya poligami ni adalah untuk menyelesaikan masalah. Bukan untuk menimbulkan lebih banyak masalah. Itu isu dia. Kemudian, as usual lah, kalau saya kata poligami ni sebab apa? Nak menyembunyikan perkahwinan daripada isteri sedia ada. Maknanya berani buat, berani tanggung. Kan? Kena macho lah. Betul, kan? betul. Be gentleman. Kalau kata isteri marah, logik. It's logic, but you have to accept the fact. Kan one day maybe the marah tu subside, but at the time being when dia kena cakap kata suami nak kahwin lain tu, marah, you kena terima hakikat tu. Kalau tak marah tu tak sayang lah jawapannya. Betul, tak marah tak sayang. Lepas tu kita dapati bahawa setengah tu kes sebab dah keterlanjuran lah. Nak tutup isu. Kemudian kalau kata yang bujang ke, kalau tak bujang pun sebab apa, mungkin ada sebab-sebab menyebabkan tak suka dengan pasangan kita, kan banyak tumbuh isu-isu lain, maka tak boleh. Lepas tu ada pula isu sebab apa, prosedur nak berkahwin, padahal dah lama dah kan. Tapi sebab isu ni sebab apa, kena buat permohonan. Maknanya permohonan bermula dengan kita kena ikuti kursus perkahwinan. Tu involve 2 days, itu duit lagi kan. Kemudian kena ada saringan HIV. Lepas tu kalau kata ada poligami, yang tu dia tak tahan tu, sebab kita ada contoh ni di wilayah persekutuan atau Undang-Undang Keluarga Islam Seksyen 23, mana kena buat permohonan poligami. Kalau saya the first thing kalau kata, sebab kita kena refer balik pada poligami Bismillahirrahmanirrahim, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Dia kata kalau kamu nak berpoligami ni 1 atau 2 3, yang utama dia kamu mampu berlaku adil atau tidak. Maknanya kita akan ditanya, sebenarnya tak ada masalah. Poligami ni Allah yang beri kepada kita. Maknanya dia untuk membantu pasangan, maknanya ada masalah-masalah tertentu. Maknanya ianya sebenarnya satu keharusan, bukannya sunnah sangat. Dia maknanya hukum tu boleh berubah-ubah. Tapi maknanya kita adjust sunnah Rasulullah. Tapi kalau kata sunnah Rasulullah, ikutilah cara Rasulullah. Jangan membohong, buat secara adil. Kemudian kita kata, kalau katalah nanti ada grup-grup yang kata ini daripada Allah yang bagi. Betul, Allah yang bagi. Tapi kena buatlah cara yang betul. Starting dengan adil. Kalau saya, nanti timbul isu. Dia kata, kenapa kita perlu ada peruntukan Seksyen 23? Menyusahkan. Seksyen 23 ini untuk memastikan bahawa isteri dan anak-anak sedia ada akan terlindung. Yang tu kita nak pastikan. Sebab tu, bila kita buat permohonan, antara yang akan ditanya ialah adil dan perlu. Adil tak nanti. Adil ni dari segi apa? Dia kata nafkah, zahir dan batin. Nafkah ni bukan setakat yang yang batin saja, yang zahir juga. Kan? Tapi kalau kasih sayang tu memang sebenarnya memang ayat An-Nisa ayat 1 kata memang kamu tidak akan mampu berlaku adil. Tapi bila you dah venture benda ni, you kena cuba juga sebaik mampu adil. Kemudian giliran malam, tempat tinggal. Jadi maknanya satu lagi, adil tu dari segi perasaan tu. Yang tu lah kan. Maknanya bagi duit mungkin boleh. Bagi tempat tinggal mungkin boleh. Kereta boleh. Tapi perasaan hati tu menyebabkan kezaliman kalau tak dipenuhi. Kemudian mahkamah juga akan melihat
dari segi liability, tanggungan berapa banyak, hutang piutang kita whatsoever, and then dari segi pendapatan. Kemudian pandangan isteri. Tapi biasanya kalau orang biasa kata mesti mendapat izin isteri terlebih dahulu. Tidak, sebenarnya dia kata pergi ke mahkamah. Sekarang kalau kata permohonan poligami, isteri atau isteri sedia ada kena pergi ke mahkamah. Bakal isteri kena pergi mahkamah. Wali kepada bakal isteri kena pergi mahkamah. Himpunkan semuanya, biasanya dia lakukan dalam chambers. Chambers ni di dalam bilik hakim. Jadi di masa tu akan bertanya, maknanya kenapa perlu minta pandangan isteri ataupun isteri-isteri sedia ada, sebab mereka yang telah tinggal bersama suami. Ya. Mereka yang tahu kemampuan seorang suami, kekuatan, kelemahan dia. Dari situ kita dapat assess kan. Jadi maknanya kat sini, kalau you betul berlaku adil, buat permohonan. That is the first step to show that you mampu berlaku adil. Entah skor kredit pun rendah. Itu yang dia tak berani itu. Okey, bercakap mengenai orang ketiga ini, mangsa ataupun ialah isteri ataupun suami menjadi mangsa itu pastinya akan mengalami gangguan mental, emosi. Boleh tak kita dapatkan kos ganti rugi terhadap masalah-masalah yang kita hadapi ini? Kos ganti rugi maknanya itu lebih kepada civil. Civil action kan. Maknanya kalau kata you nak buat tuntutan, kata maknanya apakah kita punya kos? Kos untuk kita nak minta tu. Reason dia. Okey. Maknanya sekarang ni kita kata mental. To what extent mentally you Kena are jumpa affected? sekretari. Yes, you have to prove everything. Maknanya kalau situ, kalau kata suami buat permohonan, satu. Kalau kata permohonan poligami on the part of the wife, kalau kata mula-mula peringkat awal, mahkamah mengizinkan. Kemudian isteri itu boleh merayu. Bila merayu tu, masa itulah buktikan. Disebabkan suami itu tak berkahwin, maknanya you are affected. Okay, mentally, psychologically you are affected. So maknanya ada cara lagi. Sebab tu bila kalau suami buat permohonan, suruh pergi mahkamah, yang isteri sedia ada pergi mahkamah. You dress up nicely. No really, jangan datang berserebeh. Saya setuju yang tu. Kalau you datang berserebeh kata padan suami kami lain. Kan? That is the fact. No really. That is the fact. Mana you datang dengan keadaan you tunjuk you mampu melayani suami dengan baik, presentation you cantik. That is the thing. Lawa-lawa pergi mahkamah tahu. Pergi lawa-lawa. Tapi itulah kan, sebelum kita nak buat aduan tu, sebagai contoh kita nak menghalang orang ketiga itu daripada mengganggu kita. Wanita atau lelaki itu boleh mendapat perintah injangsi ya? Yes, injangsi ada. Injangsi ni actually di bawah tata cara jenayah. Kita boleh minta saya cek sekejap Kita tata cara menghalang. Okey, ini sangat penting ni untuk kita ketahui. Injangsi itu penting sebab kita nak menghalang mereka. Takkan kita nak guna gangster pula halang lah. Jadi benda ni kita sedia maklum banyak sebenarnya perkara yang kita perlu ketahui hak kita sebagai orang. Okey, di bawah Section 200 injunction ni, di bawah Akta Tata Cara Mahkamah Syariah dan Wilayah-Wilayah Persekutuan boleh memohonkan injunksi, sama ada dimasukkan atau tidak dalam saman yang kita nak buat tu. Kemudian kes adalah satu kes yang berdesak. Yang boleh dibuat secara ex parte, maknanya satu pihak, di mana dirasakan bahawa pihak tersebut tidak muhasabah untuk dia hidup dalam keadaan orang ketiga mengganggu dia. Mohon. Jadi maknanya kalau terbukti semua tu, kemudian dah bagi injunction, maknanya you jangan dekati suami orang ni ataupun jangan dekati isteri orang ni. Tapi dia continue juga, maknanya the effect is that, maknanya contempt of court. Menghina mahkamah. When you menghina mahkamah to the extent that you boleh dipenjarakan. Okey, jadi sebagai kesimpulan untuk topik kita pada pagi ini berkenaan orang ketiga ini, bagaimana doktor melihat perkara ini sangat penting untuk tersampaikan, program-program advokasi dan juga kesedaran dalam kalangan masyarakat berkenaan orang ketiga yang sering kali menjadi gangguan dalam perkahwinan ini? Macam inilah bagi saya kesimpulan dia yang utama sekali, kita kena kembali balik pada matlamat perkahwinan dalam surah Ar-Rum ayat 21 bahawa kita nak mencapai sakinah, mawaddah, warahmah. Maknanya mendapat ketenangan, mendapat kasih, rahmah itu empathy. Empathy tu penting tau. Rasa sakinah tu boleh lagi dapat.
kasih tu boleh, tapi rahmah tu nak dapat empathy tu maknanya you have to work hard for it. And then kita kena ingat juga bahawa peranan tanggungjawab suami isteri dalam surah An-Nisa ayat 34, Ar-rijal qawwamun 'alan nisa, lelaki itu adalah merupakan pelindung bagi perempuan, pelindung, penjaga, pemberi nafkah dan sebagainya. Dan isteri itu pula, siapakah isteri itu? Okey, doktor. Itu sangat Paling penting sekali ialah kita kena tahu tanggungjawab kita dalam perkahwinan. Terima kasih banyak-banyak Dr. Topik ni memang takkan kesudahlah sebenarnya. Kita kena sambung minggu harapan. Kita kena sambung minggu depan. Sebab apa, kita nak terus bersama dengan rakan kita di Bilik Berita, continuous untuk melihat perkembangan